Jadi bayangkan tadi kan, ya. Jadi cuba kita bayangkan dalam hidup kita tuan-puan sekalian, macam mana kita mengikat keprihatinan kita dengan orang lain. Apa yang kita nak jadikan sebagai bukti, ya Allah, saya sungguh-sungguh ni, anak orang lain pun rasa macam anak saya. Ya, tapi jangan guna ke suami orang. Suami orang lain pun suami saya. Salah lah tu. Ya, ada yang betul lah kan. Ya, cukup kau tampek tu kan. Kita rasa tuan-puan, ya Allah, jangan sampai kita cakap biarlah tu anak orang kan anak kita dan taklah anak orang tu. Tak. Ini keprihatinan. Jiwa prihatin, jiwa cakna ini mesti dibangunkan dalam diri kita semua. Dan subhanallah, doa yang Ustazah kongsikan tadi, ya insya-Allah mudah-mudahan menjadi pencetus untuk menyuntik satu semangat dalam jiwa kita. Kita tak hidup sebagai seorang manusia yang kedekut, yang ananiyah, mementingkan diri kita sendiri. Urusan orang. Tapi bila kita biasakan diri kita, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah doakan supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dikasihi Allah, takkan kita nak buat jahat ke orang tu. Betul kan? Kita dah doa yang baik-baik. Kita dah doa supaya Allah tutup keaiban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan lepas berdoa kita buat kerja buka, tanggalkan, londehkan keaiban sahabat-sahabat kita sendiri. Jadi masya-Allah, doa tadi tu terlampau besar peranan dan maknanya dalam membangunkan diri kita sendiri, yang diri inilah, ya, membangunkan diri ini juga menjadi salah satu jalan untuk kita membangunkan ummah. Betul tak tuan-puan? Kalau kita tak bangun, macam mana nak bangunkan ummah? Apa rasa agaklah suami kita macam mana agak dia dengar kita bercakap. Kita ni bangun pagi pukul 9.30. Baru malam tadi bercakap, bang ni saya ni nak membangunkan ummah ni bang. Suami ngojok dan subuh. Baru tadi bincang nak bangunkan ummah malam tadi, dia ngojok dan subuh. Tak ada apa yang terbangun tuan-puan kalau kita pun payah nak bangun pagi. Betul tak? Sebab itu bila cakap tentang pembangunan ummah, ni diri kita kena dibangunkan. Diri kita kena diisi dengan ilmu. Diri kita kena ditambahkan keyakinan tauhid kepada Allah. Baru kita boleh menyebarkan kebaikan dan manfaat sampai ke satu stage ataupun tahap keberadaan kita dalam masyarakat ini adalah menebarkan manfaat, memberi sumbangan kepada ummah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah catat kat sini dalam nota Ustazah, bila kita nak berperanan membangunkan ummah, hidupkanlah dalaman kita terlebih dahulu. Kok dalam ni mati apa nak dibangun kan? Betul tak tuan-puan? Mati ni ada dua. Satu mati kocik, satu mati bosa. Mati kocik apa agak yang mati kocik? Tidur. Ada tak yang mati kocik dalam ni? Ya. Senang ngajak orang tidur tu, bangun, mati dia mati. Apalah matilah, you tidur. Ada orang bangun sekarang tu, ya. Mati kocik orang yang tidur. Keluar kejap roh Allah bagi peluang lagi masuk roh tu, sedar dia. Mati bosa? Mati betul, ya. Mati betul tu kena dikandarlah, diusung. Ya, masukkan dalam liang lahat. Ada dua mati. Kita ambil mati kecil je lah. Orang tidur. Apa yang tuan-puan boleh harapkan daripada orang yang tidur? Cari jaga. Suruh jaga perumahan kita ni. Senanglah hati kita semua tidur. Tak apa, ada jaga tu. Pergi tinjau, entah dia tidur. Ya? Kalau kan dia tidur, apa yang kita boleh harapkan daripada orang yang tidur? Itu kita ambil contoh mati kecil. Mati bosa apa tak lain. Ya, Allah tunjuk kat kita, tengok ni orang mati, orang meninggal dunia. Mandi, orang lain mandikan. Pakaian kain kapan, orang lain pakaikan. Apa lain? Ya, solat, orang lain solatkan. Nak pergi kat rumah dia, tompet nak simpan dalam kubur, orang lain tolong usung. Tak ada apa.
Ya, tak ada apa. Sebab itu, bila kita kata, saya nak memberi sumbangan kepada masyarakat, saya nak beri sumbangan kepada ummah, benda pertama kita kena tengok tuan-puan, kita ni sebenarnya hidup ke tidak? Hati kita hidup ataupun tidak? Kalau hati kita mati, kalau dalaman kita tidur, apa yang boleh kita beri? Setuju ke tak setuju muslimat? Apa yang boleh kita beri? Sebab itu nak bangunkan dalaman kita ni tuan-puan, perlu kepada disiplin, perlu kepada ilmu, perlu kepada iman. Paling tidak, dan ini adalah benda yang sangat besar sekali. Saya tarik balik perkataan paling tidak tadi. Sebab ini asas dia. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hidupkan hati kita dengan La ilaha illallah. Itu nak hidupkan hati. Hati tu sakit, boleh jadi sakit. Hati tu boleh jadi tidur. Hati tu boleh jadi sehat. Hati tu boleh jadi mati terus. Maka Nabi suruh kita perbaharukan hati, perbaharukan iman, hidupkan hati dengan apa? Jaddidu imanakum bikalimati atau biqauli la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu kerja kita lah tu tuan-puan. Ya, suruh beratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustazah cakap terus terang. Masa dulu-dulu lah, daripada kecil kan selalu ikut mak abah pai kul huwallah nama. Kul huwallah ni kenuri. Tapi nama surah pakai ya. Mak Nabi mana tu mak? Pai kul huwallah. Kan bunyi lain kenuri tu ya. Kenuri berolek. Berolek apa nama Kul huwallah. Buat malam-malam, baca Yasin, baca tahlil. Lepas tu yang penting makan. Buat malam-malam. Apa ni? Ni kat Jompol lah ni ya. Kat sini pun ada kan? Ada tak Kul huwallah tu? Ada. Oh, maknanya dah universal lah tu ya. Tuan-puan baca Yasin. Ni Kul huwallah. Ini saya daripada kecil dah biasa macam tu. Nanti akan ada part yang imam ataupun biasa imam lah yang mengendalikan majlis tu, dia akan cakap lah ya. Dia akan sebut afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerja ustazah tuan-puan nengok gaya acik-acik tu. Lain-lain gaya ustazah heran apa tak diseragaman macam tu ya. Daripada kecil ni ramai tengok lalap-lalap acik-acik tu ya, sampai lalap ni bertahlil. Masa ustazah tak ada rasa apa sangat daripada kecil. Lepas tu selalu sekolah pun ya, sampai part la ilaha illallah tu, kok lama lah imam tu sekarang, boleh tidur kita. Kalau imam tu buat slow-slow, lain lalap. Tapi tuan-puan perasan tak, semakin kita dewasa, semakin kita dah mengerti banyak perkara tentang kehidupan ini, kita rasa sangat lazat. Kita rasa sedap lah tuan-puan kalau sampai part afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap. Yo ke tak yo ke ni? Tak ada dah tua lah tu. Ya. Sedap ya Allah. Betul tuan-puan, seronok. Kalau imam bawa kita tahlil macam tu kan, ya Allah, ambillah kesempatan waktu tu, bersihkanlah hati dan ya Allah, oi. Ya, cucikanlah hati ni ya Allah. Kau pasanglah balik ya Allah kalimah tauhid dalam hatiku ini ya Allah. Itu rasa.
Sebab inilah di antara perkara yang penting untuk apa? Untuk hidupkan hati. Bila hati tu tak hidup, dia tak ada rasa dengan apa pun yang berlaku keliling dia. Dia tak ada rasa dengan ketaatan, maksiat, sama ya rasa. Malah kadang-kadang taat tu pula rasa tak sadap. Pelik hati yang mati ni. Taat pula tak sadap. Yang sadap apa? Maksiat. Betul tak tuan-puan? Sebab tu kalau hati tak hidup, macam mana kita nak mainkan peranan kita? Taat pula tak sadar. Tuan-puan saya tengok kadang-kadang kita ajak orang semayang, ajak orang solat. Tengok kadang-kadang anak kita ajak solat, kawan kita ajak solat. Ada jenis-jenis orang atau bahkan kita sendiri, bila dia ajak solat, borek rasa. Masa itulah rasa cok kayu pula dah. Ya, orang yang kurang upaya lagi hebat menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kita masa itulah sakit belikek, sakit lutut. Tengok tuan-puan. Bila ajak solat. Dan memang solat ini amat berat sekali. Solat ni berat. Beratlah, borek. Ya. Salat ni botol-botol barek. Barek ambil-ambil.